Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ni. Ini adalah channel Wak dan dalam channel ini biasanya aku akan kongsikan maklumat-maklumat serta pengalaman-pengalaman, tutorial, review dan sebagainya tentang dunia pengawapan. Anyway, apa yang aku nak kongsikan kepada korang pada hari ini ialah mengenai dengan .aio V2 version 2. Ini adalah sebuah mod yang dikeluarkan oleh syarikat .mod. Okey. Sebelumnya dalam channel ni aku dah buat unboxing, dah bagi pendapat aku mengenai hardware dia, dah bagi pendapat aku mengenai chipset ataupun orang kata UI interface dia. Dan dalam video kali ini aku akan berkongsi sepintas lalu berkenaan dengan pendapat aku jujur mengenai keseluruhan ataupun conclusion mengenai .aio V2 ini. Adakah dia sebuah device yang berbaloi? Adakah dia sebuah device yang sampah? Ataupun apa saja yang berkenaan. Dan ini adalah pendapat aku yang murni, yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Jadi so mari kita sama-sama menelaah. Anyway, .aio V2 adalah follow up kepada .aio V1 yang telah berjaya menempa nama dalam dunia pengawapan. Dan kalau tak silap sekitar tahun 2018-2019 begitulah .aio V1 itu diriliskan dan telah berjaya menarik minat ramai pihak, banyak pihak untuk sama-sama turut serta dalam ekosistem .aio. Untuk V2, penambahan utama ataupun karakteristik yang paling membezakan, membuatkan ia berlainan dari V1 adalah ini guys, skrin dia. Maknanya dalam .aio V1 itu tidak ada langsung pengoperasian yang boleh diselaraskan. Contohnya kita tak boleh nak tetapkan wattage mengikut yang kita nak. Wattage dia dalam .aio V2 ini adalah sehingga 75 watt. Okay. Kalau kita tengok wattage 75 watt tu kita boleh saksikan bila kita cabut bateri dan kita masukkan bateri, kita akan dipersembahkan dengan wattage tu. Okay, nampak? Dia tulis 75 watt .mod. Ini adalah features dia ataupun karakteristik dia yang paling membezakan, membuatkan ia berlainan dari V1. Yang lain-lain semua boleh dikatakan 95% sama. Semuanya sama, bateri masih menggunakan 18650, button yang sama, placement yang sama, orang kata body yang sama saiznya, panel dia compatible untuk digunakan. Even drip tip punya area dia, kawasan drip tip ni adalah drip tip yang menerima pakai drip tip 510. Contohnya kita boleh tukar-tukar drip tip lain dengan sangat-sangat mudah. Tak ada masalah kalau nak pasang drip tip mana satu pun, asalkan dia bersaiz 510. Ini sama features dia dengan .aio V1. Selain dari itu, kawasan tank pun sama. Boleh digunakan, boleh menggunakan tank V1 dalam V2, boleh letakkan tank V2 dalam V1. Saiz ni sama dan tidak ada apa-apa pun yang berubah. Dari segi konektor dia pun di bawah itu sama. Cuma aku sejujurnya agak rasa kecewa dengan dari segi material dia. Dari segi material dia, untuk V2 yang pertama, ini batch yang pertama, iaitu dalam dia, inner dia, contohnya ini inner dia, dan juga orang kata keseluruhan feel dia tu nampak sangat-sangat murah, sangat-sangat cheap. Material yang digunakan adalah plastik. Plastik tak tahulah grade berapa punya plastik yang agak tebal. Dan ini memberi masalah. Sebab kalau kita contohnya nak masukkan tank .aio ni,
Kalau terlebih tekan, maka akan berlakulah benda ni. Yang ni yang berlaku kepada aku. Kalau tengok dekat sini, ada bahagian plastik yang dah macam terkopek dekat dalam ni. Di sini dan di sini sebab masa masukkan tank ni macam ni, dia bila tekan macam tu, dia memberi efek secara fizikalnya. Ini sangat-sangat mengecewakan lah untuk sebuah syarikat seperti Dotmod yang biasanya mengeluarkan barang-barang premium yang berkualiti tinggi. Bila dia orang keluarkan V2 yang pertama batch yang pertama ni, dia jadi macam ni. Material dia sangat-sangat murah. Ini kalau cocok ni mesti bercala bala ni. Cala bala cili bili culu bulu. Okey. Itu yang aku sangat kecewa lah. Sebab material dia memang sangat-sangat orang kata murah sangat. Tapi dijual dengan harga yang premium. Ni RM500 ni kalau dalam market Malaysia. Okey, yang keduanya, sejujurnya lah ya. Aku masih lagi sampai sekarang agak tak faham kenapa .aio V2 ni masih lagi tidak berubah kawasan ni. Kawasan drip tip kawasan antara tank dengan drip tip ni, Dotmod tidak ada mengenhance, tidak ada melakukan apa-apa penambahbaikan pun kat sini ni. Jadi masalahnya apabila kita letak tank, kadang-kadang condensation akan berlaku kat sini dan dia akan, bila lama kita tak cuci, lama kita tak lap kawasan sini ni akan banyak dibasahi dengan liquid. Sama masalahnya macam V1 ya. Ini adalah satu orang kata ciri-ciri yang aku rasa by this time syarikat seperti Dotmod sepatutnya dah memikirkan cara penambahbaikan untuk supaya bahagian ini tidak mudah condensation dan tidak mudah merangkap liquid. Ya, terutamanya bila korang chain vaping ataupun kadang-kadang tak chain vaping, kita letak dalam poket bergerak ke sana kemari, kan benda ni bergerak-gerak kan. Akan adalah condensation dan orang kata lelehan dekat kawasan sini ni sampai kadang-kadang ke bawah. Jadi untuk mengelakkan masalah tu, biasanya aku akan letak tisu kat belakang ni supaya lelehan tu diserap oleh tisu dan senanglah nak bersih-bersihkan ke apa. Itu aku sangat-sangat kecewa dengan design design untuk tank, untuk kawasan kompartmen tank.aio V2 ni. Okey, itu dari segi hardware dia yang aku rasa sangat. By this time sepatutnya Dotmod syarikat yang begitu besar, begitu kaya sepatutnya fikir cara penambahbaikan dekat sini ni. Letak O-ring kat sini ke apa, whatever lah. Fikirkanlah engineer dia orang, designer dia orang, fikirkanlah cara untuk menyelesaikan masalah leaking dan condensation kat sebelah sini ni, kat bahagian ni. Okey. Kemudian untuk overall feeling design apa semua ni memang tak se-premium V1 yang first lah. Itu pasal diorang Dotmod mengeluarkan batch baru yang dalam ni pun adalah diperbuat dari metal aluminium kalau tak silap aku. Macam contohnya yang batch-batch baru yang serial number dia dekat sini. Macam sekarang ni version lama ni yang dalam dia plastik ni, serial number dia dekat bawah ni. So serial number yang bawah dekat inner dia ni adalah batch baru dan dalam ni semua adalah metal. Mungkin diorang perasan kot setelah diorang keluarkan V2.1 ni, masalah-masalah yang aku sebutkan tadi tu timbul contohnya macam yang aku cakap tu lah. Itu yang sangat mengecewakan lah. Dari segi performance, kejap, performance nanti dulu. Satu lagi. Ini panel.aio V2. Diperbuat dari campuran bahan mungkin plastik dengan sedikit kaca lah, gelas. Sebab tu color dia bersinar sikit. Kalau kita sengetkan sikit, kita boleh nampak shining tu, berlari-larian Masalahnya panel ni sangat-sangat fragile. Tengok ni. Ini berlaku apabila dia terjatuh sikit je, bukan tinggi pun, sikit sangat jatuh, macam dalam kurang lebih 6 inci jatuh, terus panel dia retak. Retak 1000 bahasa, betul ke? Memang terus retak. Memang
Kalau pasang macam gini memang hilang lah kehandsomean dia kan. Betul, orang kata, alah beli je lah panel baru, panel asing kan. Gantikan panel yang lama ni. Yalah, cakap memang senang lah, benda ni semua cost. Sepatutnya panel ni di apa? Dari awal, dari asal, dari di dalam kotak tu memang sepatutnya dibekalkan dengan material yang lebih kukuh, yang lebih kuat, yang mampu menahan hentakan dan boleh menyerap hentakan. Ini terlalu murah lah. Terlalu macam jatuh sikit je dah crack. Kan, retak menanti belah lah orang kata. Macam kaca kan, cermin, kau kena sikit dia terus prap kan. Ini bukan berlaku bukan aku seorang lah, ramai pengguna-pengguna .aio V2 ni yang mengalami masalah ni. Sebab tu kena cari panel lain. Okay. Dan yelah, macam yang aku kata tadi, ini V2 batch yang awal memang material dia ini, tapi V2 batch yang latest dia dah gantikan, .mod dah gantikan dengan panel yang lebih kukuh. Okay. Dari segi performance, performance ini yang aku sangat-sangat kata agak tak faham lah kenapa .mod syarikat yang banyak duit, banyak engineer yang hebat-hebat dalam tu masih lagi tak mampu nak membuatkan performance dia ni cantik. Macam contoh, kalau kita select auto lah, auto ni ada 4 performance 20, 25, 30, 35. 35 punya firing tak sama dengan manual punya 30 punya firing. 35 punya firing tak sama dengan lampu nombor 4 kalau pakai V1. Pakai OCC pun tak perform, pakai RBA lagi lah tak perform. Kan, jadi macam mana ni? Kan, .mod, come on lah. Kan dah sembelih orang suruh beli, tapi performance dia sangat-sangat mengecewakan. Firing dia macam kau isap kau pakai nanostick je kot, ataupun Aladdin je kot. Firing dia kalau 35 watt ni sangat-sangat lembab. Lepas tu delay bila tekan fire tu delay. Itu yang tak tahulah. Kecewa lah sebenarnya. Kecewa, dan aku rasa sepatutnya V2 ni banyak enhancement yang diorang boleh buat. Dah lah material murah, UI dia okey, aku boleh terima UI dia, tapi performance dia tu, kekuatan chipset dia ni sangat lembab, lembab dan tak padan dengan nama .mod yang besar tu. Kan? Banding dengan orang kata contohnya Cthulhu AIO, chipset Atom dia tu yang dibuat oleh syarikat kecil, bukanlah sebesar .mod. Itu dia punya tembakan lagi gahar, lagi ganas. Ni satu benda yang .mod sebagai sebuah syarikat perlu ambil berat lah kalau nak bersaing kan. Dia orang tak boleh lah bersaing just sekadar pada design saja, tapi UI, user interface dan performance chipset dia tu kenalah sesuai dengan harga yang dia orang tawarkan. Sebab ini bukan murah bukan barang murah ni. Dari segi compatibility dia dengan RBA yang ada di pasaran tu memang tak dapat dinafikan. Banyak .RBA yang sesuai dan boleh digunakan lah untuk V2 ni, dan semuanya boleh lah pakai, tak adalah sampai tak boleh pakai kan. Dan untuk yang peminat-peminat OCC pun adalah adapter, orang kata boleh gunakan OCC pun pada V2 ni, tak ada masalah yang itu. Cuma performance dia agak itulah. So aku pun nak membil banyak pun tak ada point, sebab aku bukannya ada apa-apa power nak suruh dia orang ubah apa-apa kan. Just nak bagi tahu korang, nak share kat korang, kalau korang ada V1 dan korang puas hati dengan performance V1 korang tu, aku rasa tak payahlah kau beli V2 ni. Buang duit. Tapi kalau kau memang jenis style punya orang, nak sentiasa yang terbaru tu, dan yang paling penting sekali, kau mampu berkemampuan tu terpulang pada korang lah. Banyak lagi device lain dalam harga range yang macam ini yang kau boleh beli, yang boleh perform lagi bagus daripada V2 ni. Bagi aku V2 ni cuma tukar baju je. Dalam dia semua lebih teruk dari V1. So
Itu pendapat aku jujur dan conclusion aku mengenai .aio V2 yang batch yang pertama jadi itulah. So terima kasih kepada semua yang menonton video ni. Wak Sri sini. Assalamualaikum.